Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit cerita tentang Ahmad Zairuddin. Mudah-mudahan dengan cerita ni ada sedikit inspirasi untuk keluarga yang mempunyai anak-anak kelainan upaya ni. Ahmad Zairuddin ni dilahirkan pada tahun 1996. Beliau merupakan anak yang pertama daripada 4 orang adik-beradik. Dan kita dapat tahu masalah yang beliau hadapi ni lebih kurang pada usia 2 tahun. Dan antara ciri-ciri autisma ni adalah antaranya bila dia berkomunikasi, dia tidak memandang pada orang lain dan dia suka menyendirilah. Dia suka menyendiri dan suka buat perkara-perkara tu dia buat bersendirian dan tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dan pendidikan awal beliau adalah di sekolah kebangsaan Desa Setapak. Pada tahun pertama persekolahan beliau adalah di dalam kelas khas lah, yang dihaskan untuk kanak-kanak yang kelainan upaya. Tapi alhamdulillah pada tahun yang kedua beliau telah masuk kelas inklusif, kelas biasa, dan dipantau oleh guru-guru daripada program kelas khas, guru-guru daripada kelas khas. Jadi alhamdulillah prestasi pembelajaran beliau daripada mula adalah alhamdulillah baiklah. Dan memang daripada kecil lagi beliau ni ada talent lah untuk dia punya kelebihan beliau lah yang Allah SWT bagi adalah untuk menghafal banyak perkara. Menghafal banyak perkara. Dan antara perkara yang saya masih ingat lah, kisah yang masih saya ingat, dia boleh menghafal keseluruhan bendera-bendera di seluruh dunia. Seluruh dunia punya bendera dia boleh hafal. Dia punya minat dia. Di dalam kita ada beli Lego dan semua di situ semua ada bendera seluruh dunia dan dia boleh menghafal semua sekali. Daripada awal pendidikan tu, daripada darjah 1 sampai darjah 6, di samping dia memang antara yang top 3 lah biasanya dalam kelas dia. Dia pun sentiasa mewakili, daripada awal lagi dia sentiasa mewakili sekolah dia dalam hafazan Al-Quran. Daripada mula lagi memang dia dah ada bakat tu lah. Dan pernah saya dulu saya test dia lah sebelum, kadang-kadang bila nak masuk pertandingan tu saya pun cuba dia lah macam mana dia punya hafalan dia. Biasanya yang masuk pertandingan ni yang surah yang biasa di surah-surah lazim lah, macam surah Yasin, As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Waqiah. Saya pernah test dia punya baca, dia punya ingatan dia. Saya tak sebut pun saya tak baca pun surah tu. Saya sebut aja. Contoh Yasin ayat 30, dia terus saja boleh baca. Saya baca, saya kata Sajadah ayat 10, dia terus saja boleh sambung, dia baca. Dia punya ingatan dia macam tu. Daripada kecil saya nampaklah dia punya keupayaan dia. Dan di samping dia punya memang baik dalam akademik, tapi dalam bidang penghafalan pun dia memang dah ada bakat dia lah. Dan dia banyak menang dalam banyak pertandingan lah daripada sekolah rendah lagi. Walaupun masa sekolah rendah tu kadang-kadang dia sibuk juga sebab cikgu dia selantiasa bawa dia untuk wakil sekolah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sentiasa juga mendapat keputusan yang baik. Biasanya top 3. Tapi saya ceritakan satu kisah dia lah. Masa dia dapat keputusan UPSR. Dan bila keputusan diumumkan, seorang-seorang budak anak murid yang mendapat 5A tu dipanggil. Tapi bila saya ingat lebih daripada 10 orang yang dapat 5A tu. Tapi bila yang last tu, yang terakhir sekali yang dapat 5A, dia tak ada nama dia. Dia dapat 4A 1B, tapi dia terus lari, dia terus keluar. Tak nak pun nak ambil dia punya frust lah tu agaknya. Dia punya naknya dapatkan 5A tu. Tapi itulah dia.
Memang dia dari segi benda yang nak dibuat tu sentiasa nak dapat keputusan yang baik. Apa-apa perkara yang dia nak buat tu dia sentiasa nak yang perfect. Sebenarnya yang macam itulah. Alhamdulillah daripada situ dia dapat 9A daripada dia punya keputusan UPS PMR dia, dan jadi pelajar terbaiklah di sekolah dia. Dan terus kepada SPM dapat 10A 1B. Dan alhamdulillah, dan daripada situ dia telah dapat diterimalah untuk masuk ke Darul Quran. Dan selama 3 tahun dah di sana. Alhamdulillah dia masuk Darul Quran pun bukan kerana apa-apa keistimewaan yang diberi. Dia pun masuk dengan macam mana pelajar-pelajar yang lain lah, dengan interview, dengan baca Quran dan sebagainya. Dan dia telah diterima alhamdulillah. Dan saya bersyukur sangatlah kerana telah dapat masukkan Zahir di Darul Quran untuk dapat menghafal Al-Quran. Matlamat saya bukannya antara matlamatnya adalah untuk membawa Al-Quran tu dalam diri dia. Saya tahu dari segi pembelajaran, dari segi akademik ni mungkin dia boleh mempelajari perkara-perkara tu dengan baik, tapi saya lebih macam mana nak letakkan Al-Quran tu supaya dengan Al-Quran tu boleh kawal diri dia. Itulah matlamat saya menghantar dia. Dan alhamdulillah, walaupun dalam selama 3 tahun tu saya pun takut juga sebenarnya. Saya tak pernah pun hantar dia di asrama. Duduk kat rumah pun kadang-kadang kita pun tahulah anak kita sendiri kan, dia punya kita dalam keadaan orang yang kelainan upaya ni kan, dia punya nak urus diri dan sebagainya. Saya nak letakkan dia di Darul Quran tu pun saya tak berani. Saya takut nanti ada yang dia tak boleh nak bawa diri dan sebagainya, nak basuh baju dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah lorongkan dia di situ, dan alhamdulillah tak tahulah dia telah boleh duduk di situ dan dapat tinggal selama 3 tahun duduk di asrama, dan dapat sempurnakan dia punya diploma, dan dapat sempurnakan dia punya pembelajaran di sana. Dan kerana itulah saya rasa pentinglah untuk kita untuk sama-sama melihatlah keupayaan anak-anak kita lah, yang terutamanya anak-anak yang kelainan upaya ni. Saya rasa kita kena tengok kat mana dia punya kekuatan dia. Macam mana saya selalu bagi tahu, untuk setiap manusia ni Allah SWT jadikan mungkin ada kekuatan dan kelemahan dia. Jadi untuk anak kelainan upaya ni pun sebenarnya di sebalik apa yang Allah SWT letakkan dia dalam keadaan yang sedemikian, tapi sebenarnya di sebalik itu pun Allah SWT letakkan ada kekuatan-kekuatan dia. Jadi kita kena lihat apakah kekuatan dia tu, supaya kita boleh develop area-area yang mana ada keupayaan dia ni untuk dia jadi orang yang baik, yang boleh jadi yang kita boleh jadikan dia sebagai contoh dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Ahmad Zairuddin ni telah dapat sempurnakan dia punya pembelajaran dia di Darul Quran. Bila kita masuk dalam lain agama, tak tahu mungkin kebetulan ataupun tidak, bila dia masuk Darul Quran, bila dia khatam Al-Quran tu, majlis khatam Al-Quran itulah yang menaikkan nama dia. Di situlah press datang, situlah dia, semua media-media telah datang, daripada situlah nama dia telah naik. Walaupun sebelum tu saya nampak dia memang ada kelebihan dalam bidang akademik, di peringkat UPSR, di peringkat PMR, di peringkat SPM, dia memang dari segi akademik memang alhamdulillah dia ada keupayaan itu. Tapi tak ada pun berita-berita yang telah diwar-warkan untuk Ahmad Zairuddin ini. Tapi alhamdulillah dia khatam Quran, majlis khatam Quran tu telah dihadiri oleh ramai press, yang itulah yang menyebabkan nama dia bukan popular lah, maknanya diwawarkan di media untuk atas kecemerlangan dia dalam bidang Al-Quran ni. Alhamdulillah bila convocation pun lagi ramai press pun datang convocation di Darul Quran. Jadi atas perkara itulah saya pun daripada kecil lagi saya telah tengok kat mana area-area yang dia boleh kita tingkatkan keupayaan dia, dan sehinggalah alhamdulillah dapat khatam Quran, dan alhamdulillah telah diterima masuk ke USIM ni bagi pengajian Al-Quran dan multimedia pada tahun pertama di sini. Jadi untuk mungkin kita boleh tanyakanlah sedikit pada Ahmad Zairuddin macam mana kaedah dia boleh menghafal Al-Quran lah di Darul Quran ni. Zahir macam mana?
Itu mula hafal Quran dia tu memang mula hafal Quran dia tu khatam dia tu hafal juz amma dia tu dalam pada umur sekitar dia tu 11 atau 12 tahun lebih kurang begitulah. Juz 30 saja. Kemudian dapat hafal dia tu yang juz 1 tu dalam beberapa tahun tu. Kemudian soal-soal lazim termasuk soal kafi. Itu yang dapat dihafal tu sebelum ni. Sebelum masuk ke daur Quran ni. Kemudian bila dah masuk daur Quran dia tu masuk daur Quran tu maksudnya tu mula-mula memang yang senang hafal tu dalam 10 juz pertama lebih kurang. Tapi lama kelamaan tu hafal Quran tu makin lama makin banyak tu makin susah. Terutama yang 10 pertengahannya tu dia capai sebenarnya tu. Kita hafal Quran tu. Sebab itu ayat itu memang dia kadang-kadang ada yang berbelit itu ada yang ulang, ada yang berbelit. Asalnya tu yang senangnya tu memang boleh hafal semuka secara terus. Tapi bila dalam bagian paling susah tu paling banyak pun hafal 5 ayat. 5 ayat kalau ayat panjang-panjang. Kemudian tu lama-lama tu kemudian penghujungnya tu memang akhirnya tu makin lama makin senang tu dah buat ambil yang balik yang mula-mula je tu. Tu yang hafal Qurannya tu. Berapa lama Zahir boleh hafal Quran tu? Ingat je tu hafal Quran tu dalam 2 tahun setengah lebih kurang. Tepat je tu dalam 2 tahun 3 bulan. Lebih kurang sikit. Sebab khatam tu dalam sekitar bulan Ogos tu dah dapat habis semua. Ogos 2016, sekitar Ogos 2016. Jadi apa rahsia Zahir untuk dapat boleh menghafal Al-Quran ni dengan cepat? Rasanya itu memang tak ada rahsia tu lah. Kaitannya macam biasa. Dengan lebih tekat amal sunat, punya istighfar, banyak solat sunat, puasa sunat. Kemudian tapi yang paling penting tu bahagian pemakanan. Sebab dia tu sejak mula masuk tu mi seger pun tak sentuh. Tak jamah. Lepas tu makan yang ada asam pun, makan buah tu pun terpaksa ni tak boleh letak asam. Kemudian kebalikan pun memang tak makan lah. Yang ada MSG tu yang jajan tu belakang sebelum sekolah masuk dalam Quran tu pun dah tinggalkan. Itu ada lain je tu lah makanan. Sebab makanan tu semua tu boleh menyebabkan dia tu ingatan menyebabkan mudah lupa. Jadi apa cita-cita Zahir lepas ni? Lepas Usim ni apa lagi cita-cita nak capai? Cita-cita tu ni nak jadi seorang pakar komputer selepas itu tamat graduasi nanti. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit perkongsian lah. Mudah-mudahan dengan perkongsian ni ada sedikit inspirasi lah pada keluarga-keluarga yang mungkin ada anak-anak yang mungkin sama dengan Ahmad Zahiruddin. Sebelum kita akhiri sesi ni, kita mungkin boleh dengarlah sedikit bacaan Quran daripada Ahmad Zahiruddin. Mungkin daripada surah apa Zahir nak baca? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman Okey, kita mungkin dengar sebelum kita akhiri sesi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tu'sirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi wal raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim.